Jadi kita lihat macam Tan Sri Presiden kata adalah satu peluang emas untuk Malaysia menjadi tuan rumah Commonwealth Games tanpa satu sanction fee yang besar, di mana tak diperlukan untuk buat satu Games Village yang baru. Games Village tu yang menjadikan kos Victoria melambung tinggi. Commonwealth Games Federation Malaysia juga CGF Malaysia dah kemukakan cadangan kepada KBS dan Kabinet untuk menjadi tuan rumah untuk Commonwealth Games 2026. Jadi banyak daripada perincian detail tidak dibincangkan dalam publik. Jadi mungkin ramai daripada pendapat tentang Commonwealth tu tak dapat info yang detail. Kita lihat menjadi tuan rumah untuk Commonwealth 2026 ni bukan seperti sistem yang sama 98. It's a downsized Commonwealth Games di mana kita akan lihat sukan-sukan yang penting untuk dipertandingkan dan kita tak akan ada host agreement yang macam 98. Contoh, satu untuk penganjuran sanction fee tak dikenakan Malaysia. Jadi actual sanction fee macam Victoria akan dikenakan 25 sampai 30 juta pounds. Itu is waived by Commonwealth Games Federation. Jadi kita lihat macam Tan Sri Presiden kata adalah satu peluang emas untuk Malaysia menjadi tuan rumah Commonwealth Games tanpa satu sanction fee yang besar. Dan di sini sebab dalam masa yang singkatlah Commonwealth Games Federation memberikan satu dana untuk membantu tuan rumah menganjurkan Commonwealth Games 2026, iaitu 100 juta pounds. Di sini saya lihat kos untuk menganjur tu tak boleh dibandingkan dengan Victoria atau 98. Kenapa? Sebab model dia dah berubah. Commonwealth Games Federation nak lihat model yang sustainable dan yang boleh digunakan untuk penganjuran Commonwealth Games yang akan datang. Di mana tak diperlukan untuk buat satu Games Village yang baru. Ya, Games Village tu yang menjadikan kos Victoria melambung tinggi. Ya, kita akan gunakan model Sukan C 2017 contohnya. Di mana kita gunakan hotel-hotel yang sedia ada dan fasiliti yang sedia ada. Jadi kita lihat kita dah akan menggunakan bajet untuk menyediakan fasiliti 2027 untuk Sukan C. Ya, contohnya Bukit Jalil Stadium, Aquatic, Athletics dan semua venue sukan antarabangsa yang kalau kita tak ada pun program, kita tetap akan menggunakan bajet ni untuk kita jaga fasiliti antarabangsa kita. Kenapa kita tak gunakan dah ada bajet ni untuk satu lagi event antarabangsa iaitu Commonwealth Games, di mana ada 72 negara yang kita boleh jemput untuk datang ke Malaysia untuk bersama untuk kita raikan probably the biggest games yang Malaysia has ever held. Ya, kita bandingkan 98, mungkin kita boleh ingat lagi semangat dan impact 98 kepada Malaysia, di mana berapa banyak sukan telah terima ganjaran dan juga impact positif sebab kita anjurkan Commonwealth Games 98. Dan ramai daripada anak muda kita sekarang ni tak pernah merasai semangat itu dan juga games yang sebesar Commonwealth Games. Jadi Sukan C adalah games yang paling terbesar lah mungkin yang anak muda kita yang merasai, dan inilah peluang emas yang saya rasa kita perlu pertimbangkan lah, sebab takkan lagi ada peluang macam ini jika kita nak Commonwealth Games atau Asia Games atau juga Olympics, itu pun akan menjadi kos yang sangat tinggi. Tapi dalam keadaan ini, sebab it's a downsized Commonwealth Games, kita akan lihat dalam kos yang memadai dan kita akan gunakan
bajet sukan C2027 untuk kita kurangkan kos pembelajaran untuk 26. Okey, mungkin ada soalan? Macam mana? Kita ada calculation cost tu, tapi kita tak boleh kemukakan detail kepada public. Jadi kita pun lihat daripada apa yang diberikan dengan bantuan kerajaan, tak perlulah banyak kos tambahan. Sebab macam saya kata, tak ada kos pembelanjaan untuk pembangunan Games Village, tak ada kos pembelanjaan untuk venue baru. Jadi semua tu tak akan dikira, cuma kos untuk logistik dan penganjuran. Ya. So, kita akan lihat apa yang dah ada dalam perancangan kerajaan untuk menyediakan fasiliti untuk 2027. Jadi, saya rasa apa yang akan digunakan untuk 27 SEA Games cukup memadai untuk Commonwealth Games. Sebab, bayangkan untuk sukan SEA 40 sukan lebih kurang. Tapi untuk Commonwealth Games cuma 15. Around 15 sports, di mana atlet cuma 3,500 atlet. Total officials dengan atlet mungkin 5,000. Berbanding dengan sukan C, total atlet dan officials mungkin 10,000 lebih. Ya. So, kalau kita bandingkan, sukan C itu lagi besar dalam terms berapa ramai orang yang terlibat. Jadi kita boleh lihat venue yang sama, sistem yang lagi cost efektif, sudah tentu kita boleh buat games ni bukan macam yang dibayangkan oleh ramai yang komen sebelum ni. Itu mungkin lebih kepada kerajaan untuk komen. Kita akan ikut apa yang kerajaan putuskan. Untuk kita lihat Commonwealth ni adalah satu games yang positif, yang impact terhadap industri sukan, pemain atlet dan semua persatuan sukan, dan juga ada impact yang besar kepada ekonomi dan juga tourism. Dan saya boleh kongsi memang Singapura tengah lihat, sebab mereka pun berfikiran ada peluang juga untuk mereka menjadi tuan rumah. Ada kemungkinan kita boleh bekerjasama dengan Singapura, tapi juga ada kemungkinan yang Singapura boleh buat keputusan untuk ambil alih untuk menjadi penganjur. Dan kita terlepas peluang ini. Cuba saya bayangkan ya, kalau kos penganjuran SEA Games 2017 tu berapa, 700 juta lebih kurang, tak campur dengan broadcasting dan sebagainya. Kita dapat bajet daripada CGF hampir lebih 700 juta juga ya, 600 lebih lah kalau convert to pounds. Duit itu akan diberikan tahun ini, dan kos pembelanjaran yang besar akan dibajet untuk 2026. Jadi kita tak ada pembelanjaan yang besar daripada sekarang sampai tibanya 2026, di mana baru kita kena gerakkan volunteer, sediakan tempat, hotel dan sebagainya. Jadi saya lihat ada cukup masa untuk kita buat preparasi, di mana fund tu dapat sekarang,
Tapi pembelanjaan kita tu kita lihat ada 26. Dan saya anggarkan yang bajet tu adalah lebih kurang apa yang kita belanjakan pada SEA Games. Dan kalau kita boleh plan dengan baik, mungkin SEA Games dan Commonwealth ni boleh dijalankan dengan bajet yang lebih kurang daripada 2017 sebab banyak kos tu dah dibelanjakan, tak perlu dibelanjakan dua kali. Memang ada cadangan juga untuk berbincang untuk postpone tu 27, tapi apa yang kita bincangkan lebih baik sesuai untuk kita pisahkan dua games tu. 2026 tu adalah tahun melawat Malaysia yang sesuai juga untuk kita gunakan sebab Commonwealth ni banyak negara antarabangsa terlibat untuk menjadi tarikan kepada Malaysia. Jadi kalau kita asingkan lebih baik untuk Malaysia, jadi Sukan C diasingkan ke 27. Tapi kos bajet itu terpulang kepada kerajaan berapa banyak yang akan diperuntukkan. Untuk kita, kalau kerajaan pun nak Sukan Commonwealth ni diadakan dengan bajet yang rendah, itu kita akan gunakan bajet yang sewajarnya. Sebab we also feel that this can be a downsized game. For example, it doesn't have to be 15 spots, can be 10 spots, you know, and then we have a smaller opening and a smaller closing. Jadi semua tu boleh dibincangkan, cuma ialah kita biar keputusan ni datang daripada kabinet.